Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar calon-calon SPM 2020? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. Ya, bersama dengan saya Akmal Nazri, dan untuk hari ini saya pasti ramai lagi calon-calon SPM menanyakan, hari ini kita belajar apa ya, wahai Abang Akmal? Hari ini kita akan belajar subjek Sains Sukan Kertas 1, dan saya pasti calon-calon yang mengambil subjek ini mesti akan setia dengan kami selama 1 jam ini. Kerana cikgu ini katanya beliau mempunyai pengalaman sebanyak 17 tahun. Lama tu kan. Okey, dan seperti biasa, sebelum saya ingin memperkenalkan siapakah cikgu tersebut, kita tahu kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa kerap cuci tangan, pakai pelitup muka dan sebagainya. Alright? Okey, nak tahu siapakah cikgu tersebut? Ini dia. Itu dia, work hard, play hard. Nampak tak cikgu tu dia punya gambar, dia pegang baseball bat tu. Ini dia, Cikgu Lokman Hakim. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, terima kasih Kamal. Sama-sama. Cikgu, hari ni betul-betul orang kata ikut tema, pakai baju tema. sukan. Ya, betul. Saya je tak pakai baju sukan. Tapi tak apa, itu semua kan. Cikgu, macam saya cakap tadi, cikgu mempunyai pengalaman sebanyak 17 tahun. Dan sekarang ini belajar di sekolah mana, cikgu? Mengajar di? Okey, saya sekarang ni mengajar di SMK Datuk Mustafa, Skincan, Selangor. Okey. Okey. Dan baru 17 tahun? Baru 17 tahun. Baru 17 tahun. Okey, cikgu. Tapi kan cikgu, calon-calon SPM di luar sana kan yang mengambil subjek ini, diorang kata subjek ini senang je nak dapat A+. Dan ada juga kata, susahlah cikgu sains sukan ni. Pandangan cikgu sendiri mengenai subjek ini macam mana, cikgu? Okey, pandangan saya simple je. Ada yang kata susah, ada yang kata senang. Jadi hari ini saya akan cuba gali apa yang ada dalam soalan sains sukan itu, kita pilih, kita singkir, kita akan dapatkan jawapan yang terbaik semasa menjawab. Itu dia, gali, tak timbul-timbul juga cikgu kan. Itu pandangan cikgu sendiri kan, dan saya pasti anda semua nak tahu apa pula pandangan-pandangan calon-calon SPM 2020 yang mengambil subjek ini. Jom kita tengok. Okay. Pada pendapat saya lebih suka menjawab kertas 1 daripada kertas 2 kerana soalannya telah disediakan jawapan. Saya hanya perlu menjawab kertas 1 berdasarkan kata kunci dan pengetahuan sains sukan. Kertas 1 sains sukan ni sebenarnya tak susah pun, sebab soalan dia saya tahu hampir lebih kurang sama je. Kita cuma perlu buat banyak revisi setiap hari, apa yang cikgu bagi soalan kita kena buat. Yang kedua, nak jawab soalan tu kita kena perlu cari kata kunci, faham soalan. Lepas tu kita cari jawapan yang paling tepat untuk itu. Tak susah pun. Wah, dia punya confident tu, cikgu kan. Baguslah, sebab kita tahu kan SPM tinggal lagi berapa? 7 hari, cikgu 7 kan? hari. Tinggal lagi 7 hari, dan itu semangat yang kita nak ada pada calon-calon SPM 2020 ini. Baik, cikgu dah bersedia, cikgu? Ya, saya sudah bersedia. Okey, tapi saya nampak cikgu punya semangat. Kita nak kena relax dulu, cikgu. Sebab selepas ini, kita akan bersama siapa pula pelajar-pelajar akan bersama dengan kami untuk subjek sains sukan ini. Nak tahu siapa? Kita berhenti rehat dulu. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran, make sure anda semua patuhi segala SOP. Contohnya basuh tangan dengan kerap, sentiasa pakai pelitup muka dan sebagainya. Okey, dan sebelum kita berhenti rehat tadi, saya ada memberitahu kepada anda semua siapakah pelajar-pelajar di layar besar belakang kami berdua ini kan yang akan belajar bersama-sama pada petang ini. Nak tahu siapa, cikgu? Katanya ada 2 sekolah. Ada 2 sekolah. Dah hadir pun, dah masuk kelas dah. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat petang.
Cikgu, mungkin boleh perkenalkanlah murid-murid cikgu ni daripada hujung. Siapa tu cikgu? Okey, daripada hujung sana Rabiatul Adawiyah, Okey. SMK Datuk Mustafa. Kemudian Angela Low Zuzan daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil. Kongsi Fat Choi, Kongsi sini Fat koi Choi. lah. Ampau nalai. Pandai kamu. Kemudian Alia Masara daripada SMK Datuk Mustafa. Baik. Kemudian bawah hujung Pika Bahrudin daripada SMK Datuk Mustafa. Okey. Kemudian Ikmal Zulkarnain dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Dan juga Pawi Rajan daripada SMK Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okey, semua dah bersedia ke untuk kita belajar pada petang ini? Okey, nampak semua dah bersedia sebab SPM pun tak lama lagi cikgu kan. Baik, tanpa membuang masa lagi cikgu, kita boleh start kelas kita? Boleh. Saya ambil tempat duduk saya cikgu Silakan. Lukman. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, terima kasih. Jadi, tak kenal maka tak cinta. Jadi, matlamat utama untuk subjek sains sukan ini diambil oleh semua para calon adalah berkaitan dengan menguasai pengetahuan, kemahiran, nilai dan pengalaman asas sains sukan melalui amalan teori dan juga praktikal. Yang itu kita kena highlight dalam bidang sukan bagi persediaan sebagai atlet. Pengajian peringkat tinggi dan juga kerjaya. Jadi anak-anak murid saya terbagi kepada dua sekolah ni, yang mana satu melibatkan sekolah sukan dan satu lagi melibatkan sekolah harian biasa. Baik. Okey, jadi seterusnya, jadi ini yang kita kena tahu Okey. berkenaan dengan mata pelajaran sains sukan menengah atas. Okey, mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang baru sahaja ditubuhkan atau baru sahaja diperkenalkan dalam SPM pada tahun 2000 dengan kurikulum dia adalah mengikut KBSM. Kemudian dia mengalami transformasi kurikulum bertukar menjadi KSSM yang mana subjek ini adalah salah satu mata pelajaran MP. Okey, mata pelajaran elektif iktisas. Okey. Yang mana kelompok kedudukan mata pelajaran ini pada sains, teknologi, engineering dan matematik, iaitu STEM. Ini serba sedikit berkenaan dengan mata pelajaran ini. Sains sukan lah. Sambil-sambil saya promosi lah ni sebenarnya. Ya, Mana-mana jual, sekolah yang cikgu tak buka jual. lagi. Okey, seterusnya. Okey, ini sasaran murid. Ya. Sasaran murid ni maksudnya target kita kepada Sekolah Sukan Malaysia, Sekolah Sukan Negeri, Sekolah Sukan Harian Biasa yang aktif dalam sukan, sama ada peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa, dan lain-lain, juga sekolah swasta. Sekolah swasta pun boleh mengambil. Okey. Jadi, hari ini tujuan utama saya berada di sini berkenaan dengan penilaian sains sukan. Okey, jadi kita ada 3 kertas yang perlu kita selesaikan. Iaitu kertas 1 objektif, kertas 2 subjektif dan kertas 3 mengenai kerja projek. Okey. Okey, jadi ini adalah penilaian ataupun bentuk soalan yang akan diuji. Baik. Saya kena bagi tahu di sini supaya semua calon dah tahu, yang ini dah laksana, yang ini akan dia jawab. Jadi untuk kertas satu adalah melibatkan ujian objektif. Okey. Yang mana item dia adalah item objektif, melibatkan 40 soalan, manakala kertas 2 subjektif terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu struktur dan juga esei. Baik. Manakala yang ketiga ni, yang ketiga ni semua calon-calon SPM 2020 telah menyelesaikannya. Dah siap dah. Dah siap dah, dan markah dia rasanya dah ada dalam sistem. Okey. Okey, jadi kertas 1, highlight saya pada kertas 1 hari ini. Okey, berapa jumlah soalan? Apa dia? 4 pilihan jawapan. ABCD. ABCD, pandai meneka. Kemudian 40 soalan dan tempoh masa 1 jam 15 minit. Ya, bila kita dah tahu tempoh masa, seterusnya kita mesti ada time management. Betul. Yes, nanti takut tak sempat habis ataupun dah jawab atas kertas soalan tak sempat transfer. Semua jadi masalah itu juga. risiko tu. Ya.
Okey, jadi cadangan. Ini cadangan saya. Kalau calon-calon ataupun murid-murid boleh jawab, dan sebelum ni pernah buat rehearsal, dia boleh gunakan kaedah masing-masing. Okey, jadi satu soalan ni di antara 1 hingga 1,5 minit. Okey. Yang mana keseluruhan masa menjawab 65 minit. Jadi calon ada baki 10 minit yang mana untuk persediaan di peringkat awal dan juga akhir untuk semakan. Okey. Okey, jadi tak adalah kalang kabut kan? Iya. Ada? betul. Okey. Seterusnya, bilakah? Yang ini penting. Ni kena tahu ni. Ni kena tahu ni. Bilakah peperiksaan SPM Sains Sukan ni akan berlangsung? Okey, jadi bila mana tarikh ini, kita lihat di sini. Ingat tarikh ini. Ini macam kalau kita main akan main bola sepak. Final day untuk kita. Okay. Final day untuk kita. Jadi 17 hari Mac 2021 pada hari Rabu. Yang mana bermula dengan Sains Sukan Kertas 1, 8 hingga 9.15 minit pagi. Okey. Tempoh masa 1 jam 15. Dan ingat, soalan kertas 1 adalah soalan tertutup. Soalan tertutup ni maksudnya calon tidak dibenarkan membawa kertas soalan tu keluar daripada bilik peperiksaan. Tak ada soalan bocor ke cikgu? Maksudnya tak langsung tak ada. Tak ada, okey, Memang okey. yang tengok soalan ni hanya calon yang menjawab setiap tahun. Saya sendiri pun tak pernah tengok. Okey. Okey, jadi saya akan share dekat sini hari ini soalan-soalan percubaan daripada negeri saya dan juga negeri-negeri lain. Okey. Terima kasih sahabat-sahabat Cikgu Sains Sukan yang sporting. Cantik. Okey, kemudian Sains Sukan Kertas 2, 2 hingga 4.30 petang, 2 jam 30 minit. Okey, ini kertas Sains Sukan. Okey. Okey, jadi yang ini saya nak tanya kepada anak murid saya. Tanya cikgu, tanya. Saya nak tanya. Diorang macam selesa sangat ni cikgu. Okey. Saya nak bermula dengan Pavi sebab Pavi paling dekat dengan saya. Boleh Pavi? Habislah Pavi. Okey Pavi. Boleh cikgu. Boleh. Steady, bro. Okey, ada berapa bidang kita belajar dalam Sains Sukan? 7. 7. Tingkatan 4 belajar berapa bidang? Tiga kot. Tiga. 3. Kemudian tingkatan 5 belajar 4 bidang. 4. Okey, good Pavi. Jawapan ke, kamu cikgu? Tiga betul. tadi? Betul. Atas teman menembak je tadi. Patutnya Akmal ambil Sains Sukan dulu masa sekolah. Okey. Okey, jadi terima kasih Pavi. Okey. Thank you Pavi. Alright. Pada tingkatan 4, murid-murid akan belajar pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan, fungsi sistem tubuh dalam pergerakan dan juga pengenalan sains pergerakan. Okey. Dan pada tingkatan 5, kecergasan dan persediaan fizikal, pemakanan sukan, asas psikologi sukan dan sosiologi sukan serta kecerdasan sukan. Okey, jadi untuk SPM ini, saya nasihatkan jangan hanya baca tingkatan 5 je. Baca tingkatan 4 sekali. Sebab ujian meliputi keseluruhan yang telah kita pelajari. Tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, jadi cara menjawab. Bila cara menjawab, dapat jawapan objektif bermaklumat. Maksud dia jawapan objektif bermaklumat ni, calon tadi dah ada maklumat diri semua termasuk mata pelajaran yang diambil dalam JOB tu. Kalau dulu orang kata OMR lah. OMR. Tapi yang ini semua komplit. Hitamkan betul-betul. Jangan sampai terkoyak ke terapa ke. Maklumat tu cek betul-betul. Okey. Jadi bentuk soalan. Bentuk soalan. Ikmal, boleh saya tanya Ikmal? Ikmal? Ya, boleh cikgu. Okey. Pernah buat soalan percubaan ataupun ujian akhir tahun ke awal tahun? Pernah? Okey, kalau kertas satu ni, soalan senang ke susah ke macam mana Iqmal kalau kamu tengok? Kertas 1 ni soalan dia senang lah, tak susah. Sebab Senang lah, kita tak boleh susah. buat latihan sebab Ya. Okey, jadi Akmal kata semua soalan dia senang. Okey, sebenarnya bentuk soalan dia kalau pelajar jawab biasanya senang ataupun susah. Jadi aras rendah iaitu pengetahuan. Dia hanya perlu tahu je. Dia baca, tahu dan jawab. Kemudian yang kedua sederhana. Iaitu pemahaman. Dia kena tahu, dia kena faham, dia baru boleh jawab. Dan kemudian yang ketiga, aras tinggi ini aplikasi. Dia tahu, dia faham
dia boleh aplikasikan pengetahuan dan juga kefahaman tersebut. Dan kadang-kadang calon soalan-soalan kebat yang mana mungkin dia tak kena menjangkaui daripada apa yang dia pelajari sebenarnya. Kemahiran berfikir. Aras tinggi. Ya. Okey. Okey, jadi kita akan masuk kepada soalan yang pertama. Okey. Okey, jadi siapa yang nak bacakan untuk saya, tolong saya. Soalan yang pertama ni. Siapa? Saya cikgu. Okey. Pika. Pika. Terima kasih Pika. Bacakan Pika. Raja 1 menunjukkan 2 aksi dalam sukan. Pilih padanan yang betul penggunaan tenaga dominan pada Raja 1. Okey. Jawapan dia A. P. Sistem tenaga anaerobik elektrik. Q. Sistem tenaga anaerobik elektrik. B. P. Sistem tenaga anaerobik elektrik. Q. Sistem tenaga aerobik. C. P. Sistem tenaga aerobik. Q. Sistem tenaga anaerobik elektrik. D. P. Sistem tenaga anaerobik elektrik. Q. Sistem tenaga aerobik. Okey, jadi pilihan jawapan kamu Pika? Jawapan saya D. Kenapa? Okey, terima kasih Pika. Terima kasih Pika. Terima kasih Pika. Okey, yang pertama, terima kasih. Terima kasih Okey. Pika. Yang pertama, kita bila jumpa soalan objektif, Okey. jangan biarkan soalan tu bersih ataupun tanpa contengan sebab kita kena recognize ataupun kenal pasti isi penting ataupun kendak soalan. Sebagai contoh soalannya di sini, pilih padanan yang betul penggunaan tenaga dominan. Kita kena tahu apa itu tenaga dominan. Okey, jadi calon kena tahu tempoh masa sistem tenaga ni. Okey, ini maklumat baru untuk semua calon dan pelajar. Dalam buku teks, tempoh masa untuk anaerobik elektrik 0 hingga 10. Okey, akan tetapi dalam buku panduan guru sains sukan tingkatan 4 muka surat 55. Boleh rujuk, tempoh masa anaerobik elektrik 3 hingga 15 saat. Okey, kemudian anaerobik elektrik 1 hingga 3 minit, kemudian aerobik 3 minit ke atas. Okey, jadi kalau Pika tadi dia terus jawab apa tadi Pika? D, dia jawab D. D, jawab D. Okey, kalau P itu berkenaan dengan apa Pika? Acara apa? Tukul besi. Okey, baling tukul besi. Paling tukul besi. Okey, jadi tempoh lakuan dia 3 hingga 15 saat. Jadi kita akan dapat yang pertama anaerobik elektrik. Manakala yang kedua maraton, of course, lebih daripada 3 minit. Dia merujuk kepada sistem tenaga aerobik. Aerobik. Okey, thank you Pika. Cantik Pika, dah dapat A. Betul dah satu. Okey, kemudian yang kedua. Okey, soalan kedua. Siapa nak bantu cikgu? Siapa nak menjawab? Saya. Okey, Siapa Zizwan. tu? Siapa yang berbunyi tadi tu? Cuba angkat tangan. Saya. Okey. Silakan Angela. Maklumat di bawah menunjukkan satu situasi yang dilalui oleh seorang pemain bola sepak. Pemain bola sepak mengalami kecederaan di bahagian kepala akibat terkena objek yang dibaling oleh penonton yang bertindak kasar selepas tamat perlawanan. Apakah punca kecederaan pemain tersebut? Okey, jawapannya A. Faktor terus. kendiri. Okey. B. Faktor pihak ketiga. Okey, B faktor pihak ketiga. Untuk maklumat semua, Angela Luzuzian ni pemain bola jaring di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Wah. Betul kan? Okey. Betul. Betul. Pernah mengalami keadaan macam ni semasa pertandingan? Buat sementara tak pernah. Tak pernah Harap-harap jangan kena Cikgu tau. tahu siapa yang selalu kena cikgu? Ya. Pemain-pemain Liverpool. Pemain-pemain Liverpool. Oh, jangan cakap macam tu, bahaya. Okey. Jadi di sini kita tandakan atau gariskan kehendak soalan. Apa dia nak? Punca kecederaan. Maklumat yang diberikan dalam soalan ni adalah berkenaan kecederaan di bahagian kepala. Sebab apa? Objek yang dibaling oleh penonton. Okey, jadi kita kena kenal pasti keempat-empat jawapan yang ada pada soalan ni. First, faktor kendiri. Apa dia? Maksudnya kendiri ni melibatkan diri sendiri atlet. Gagal memanaskan badan. Okey, kemudian pakai peralatan yang tak betul. Okey, kemudian pihak ketiga ni melibatkan daripada pihak luar. Penonton. Penyokong. Penyokong samalah kan? Ya. Jurulatih pasukan sebelah dia tak puas hati dengan kita, dia baling botol Dia air. campur
Kemudian peralatan. Okey, peralatan yang tak diselenggara. Maksudnya bila tak selenggara ni contohnya macam tianggu dah reput. Yang itu tak baguslah. Dan akhir sekali keadaan padang. Persekitaran tu melibatkan padang yang tak rata, berlubang, licin. Jadi pilihan Angela tadi adalah betul. Faktor pihak yang ketiga. Sebab apa? Penonton yang menyebabkan kecederaan kepada atlet tersebut. Okey. Soalan seterusnya melibatkan pengiraan. Jadi untuk calon-calon SPM di luar sana, ingat sila bawa kalkulator. Penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan semasa SPM. Jadi kena bawa kalkulator, kena tekan-tekan. Jadi bila tekan-tekan ada soalan berkenaan dengan pengiraan. Okey, siapa nak tolong saya soalan pengiraan ni? Siapa? Mungkin Saya Radiatul? Siapa? Okey. Pavi. Silakan Pavi. Pavi. Okey, Pavi ni seorang pemain bola tampar. Betul Pavi? Betul. Okey, jadi tolong bacakan soalan Pavi. Ini kau tampar orang ni kuat ni. Nasib baik berduduk ni. Okey Pavi. Satu pertandingan badminton persorangan disertai oleh 15 pemain. Sistem digunakan ialah sistem pertandingan Kalah mati sekali. Berapakah bilangan peserta menunggu dan jumlah perlawanan bagi pertandingan tersebut. Okey, Pavi, mula-mula yang senang formula untuk soalan ni apa dia Pavi? Yang mula-mula senang. Nak kira buy. Nak kira buy ke nak kira jumlah perlawanan? Bagi saya rasa mengira buy lagi senang dulu. Mengira buy lagi senang dulu. Okey. Okey, jadi jawapan Pavi apa dia? Jawapan saya C. Jawapan Pavi 1 adalah by 14 perlawanan. 1 by 14 perlawanan. Betul. Betul ya? Dah kira guna kalkulator? Dah, bagus Pavi. Okey, jadi semua calon-calon tandakan, bulatkan ke, gariskan ke kehendak soalan dan juga maklumat-maklumat penting dalam soalan. Jangan biarkan kertas soalan tu bersih. Okey, bila kita dapat maklumat, baru kita akan dapat menyelesaikan jawapan. Okey, sebagai contoh, ada calon yang mengira buy ini lebih susah daripada mengira jumlah perlawanan sebab formula untuk mengira jumlah perlawanan N tolak 1 sahaja. Okey. Jadi jumlah penyertaan ataupun jumlah penyertaan ada berapa banyak? 15? 15 pemain. 15 tolak dengan 1. N ni maksudnya jumlah peserta. Jadi formula dia senang. Jadi kita akan dapat 14 perlawanan. Ya, bagus. 14. Kemudian boleh tak kita singkirkan dua jawapan yang tak berkenaan? Boleh, cikgu. Yes, jadi skop kita lebih kecil. Okey. Kemudian kena tahu apa itu buy. Buy ini maksudnya peserta ataupun pasukan yang tak bermain pada pusingan awal. Okey. Jadi formula untuk mengira jumlah buy, hasil kuasa 2 iaitu 2, 4, 8, 16, 32. Maksudnya kita tolak dengan N. Okey, maksudnya di sini hasil kuasa 2 ni yang nilainya lebih daripada jumlah penyertaan, maksudnya atas 15 nilai dia apa yang pada sini? Kuasa 2 ni. 16. 16. Jadi 16 tolak dengan 15 kita akan dapat 1 buy. Jadi jawapan kita C. Wah. Okey. Okey. Jika melibatkan soalan, hasil daripada kuasa 2 ini 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya, maksudnya tidak akan berlaku buy. Dia akan terus berjumpa sesama sendiri. Okey, jadi ini daripada beberapa soalan yang kita telah ulang kaji tadi. Ini adalah teknik untuk semua calon-calon menjawab. Okey, teknik BTSP. B yang pertama, baca semua penyataan yang diberi. Daripada soalan nombor 1 tu sampai jawapan D tu kena baca semua. Okey, kemudian yang kedua, T, tanda. Tanda isi penting. Tanda ni sama ada kita nak bulatkan, kita nak garis ataupun kita nak highlight, buat. Sebab nanti daripada maklumat tu baru kita boleh dapat jawapan yang tepat.
Kemudian S yang ketiga, singkirkan jawapan yang tidak berkenaan. Jadi mana-mana jawapan yang tak berkenaan ataupun kita kenal sebagai pengganggu lah, dia mengganggu betul kita sepanjang menjawab tu kan. Kita singkirkan awal-awal. Sebab kita tak nak dia nanti kita mengganggu kita punya jawapan. Dan akhir sekali bila kita dah buat teknik yang ketiga, baru kita pilih jawapan yang paling tepat ataupun yang terbaik. Okey. Soalan yang ketiga melibatkan aplikasi. Jadi siapa nak bantu saya, murid-murid saya? Rabiatul, Alia. Okey, Alia. Bacakan soalan dan juga jawab terus, Alia. Situasi yang manakah menunjukkan sosialisasi berlaku menerusi sukan? A. Berminat menceburi permainan golf kerana ada pemain yang mendapat ganjaran wang yang banyak. B. Sani menjadikan pemain hoki negara sebagai sumber motivasi untuk berjaya dalam sukan hoki. C. Berminat untuk bermain rugby kerana permainan ini walaupun kasar dapat membina disiplin yang tinggi. D. Bapa seorang pemain bola sepak negeri dan saya pun akan menjadi seperti bapa saya. Besar betul kertas tu kan sampai tutup muka awak kan, Alia? Okey, dan jawapannya adalah? Jawapan Alia adalah? Jawapan saya C. C. Kerana? Kenapa pilih C? Okey, saya akan terangkan bagi pihak Alia. Boleh. Good, Alia. Alia macam, selamat. Nasib baik tak kena explain. Jadi, teknik BTSP. Teknik BTSP saya dah terangkan tadi. Baca. Pelajar tersebut atau murid tersebut akan baca sampai hujung. Kemudian T tanda, dia akan tandakan kehendak soalan. Kemudian daripada soalan tersebut, dia kena kenal pasti sosialisasi ini terbagi kepada berapa? 2. Ke dalam sukan dan juga menerusi sukan. Yang maksud dia kena tahu apa itu ejen sosialisasi yang mana melibatkan sosialisasi dalam sukan. Apa tu cikgu? Rap ke? Ingat cikgu rap tadi? Cikgu rap dah tadi. Kemudian menerusi sukan iaitu elemen-elemen positif apabila dia menyertai sukan tersebut. Okey, jadi yang pilihan jawapan A tadi kita boleh highlight kan sebenarnya. Okey, pemain ni dia melibatkan ejen sosialisasi. Okey, kemudian yang kedua, pemain hoki negara ia juga melibatkan ejen sosialisasi. Kemudian disiplin yang tinggi ni dia melibatkan elemen yang baik. Dalam sukan tersebut. Dan yang akhir, bapa seorang pemain bola sepak negeri. Maksud dia ianya adalah ejen sosialisasi. Jadi jawapan Alia tadi adalah tepat dan betul. Okey. Okey, tahniah Alia. Muka lega tak kena explain. Okey, seterusnya soalan berkenaan dengan soalan aliran. Maksudnya ada hubung kait di antara soalan. Okey. Jadi siapa yang nak bantu saya ni? Kalau kita tengok Rabiatul je yang belum jawab lagi ni. Rabiatul. Rabiatul. Ini bahagian siapa ni? Okey, Rabiatul. Silakan. Okey. Pelajar 2 menunjukkan aksi pemain bola tanpa. Pilih padanan yang betul berkaitan fungsi sistem saraf yang berlaku pemain pada aksi A, B, C dan D. A. Aksi A menterjemah rangsangan. Aksi B dan C mengumpul dalam integrasi rangsangan. Aksi C dan D mencetus pergerakan motor. B. Aksi B dan C menterjemah rangsangan. Aksi C dan D mengumpul dan integrasi rangsangan. Aksi A mencetus pergerakan motor. C. Aksi C dan D menterjemah rangsangan. Aksi B dan C mengumpul dan integrasi rangsangan. Aksi A mencetus pergerakan motor. Aksi B dan C menterjemah rangsangan. Aksi A mengumpul dan integrasi rangsangan. Aksi C dan D mencetus pergerakan motor. Jawapan saya B. B. Bola. Okey. Jadi kita akan mula-mula teknik yang pertama tadi. Baca. Rabiatul dah buat. Yang kedua, tandakan. Okey, tandakan. Kemudian, kita kena tengok maklumat-maklumat yang diberikan oleh soalan. First, kita kena analisa gambar. Sebab gambar ni mesti ada sebab ni. Untuk kita tengok kan. Tengok pada bahagian A. Okey, bahagian A di mana di situ adalah mengumpul maklumat dan mengintegrasi maklumat. Yang mana bila kita dalam keadaan tersebut, kita nak lihat
bola tu datang daripada arah mana. Sebagai contoh, ini menyangga dalam bola tampar tau. Jadi bola tu datang daripada mana. Ini kalau Pak Hafiz mesti boleh jawab ni. Ini Pak Hafiz sebab Sukan dia, rutin bola dia. tampar. Okey. Jadi kita tengok kelajuan dia, ketinggian dia pada gambar A. Kemudian pada gambar B dan C tadi tu, setelah dia menerima ataupun mengumpul maklumat tadi tu, dia akan cuba menterjemah maklumat tersebut, iaitu B dan juga C. Okey. Jadi manakala pergerakan C dan D ialah pergerakan motor tersebut. Kalau contoh bola tu datang sebelah kanan kan, atlet tersebut akan bergerak sebelah kanan, dia akan menyangga bola tersebut. Okey. Jadi cuma di sini, tadi jawapan Rabiatul dia jawab B ataupun A. Tidak disusun mengikut urutan. Kalau kita tengok sini dah susun elok ikut urutan. Mungkin akan ada calon jawab A, B, C, C dan D. Saya pasti ini macam soalan agak sukar sikit cikgu Ya. Okey. Sebab kita betul-betul tu cakap kena baca sampai hujung. Kalau sekali imbas, oh ini A, B dah susun elok, A jawapan kamu. Oh, okey. Jadi jawapan kita adalah D. Mengumpul dan integrasi rangsangan pada aksi A, menterjemah rangsangan pada aksi B dan juga C. Maksudnya dah ada movement. D ini mencetus pergerakan motor. Okey? Baik. Okey, cikgu, saya pasti sebelum kita nak sambung soalan ini kan, saya pasti mungkin ada memurid dengan kata tadi nak pergi angkat kain di jemuran. Ke apa tadi Angela tadi dia nak pergi nak minum air Sat. Okey, dan kita nak berhenti rehat dulu. Jangan ke mana, selepas ini banyak lagi Cikgu Lokman nak kongsikan bagaimana teknik untuk menjawab sains sukan kertas 1 ini. Jangan ke mana, selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020. Amboi, lepas baru makan nampak kenyang ke? Jangan mantuk sebab kita ada lagi segmen bersama dengan Cikgu Lokman yang mana beliau akan mengajar anda bagaimana kita nak skor A+ dalam subjek sains sukan kertas 1 ini. Cikgu, dah bersedia? Saya dah bersedia. Mari kita sambung kelas kita. Okey, soalan seterusnya berkenaan soalan anatomi. Ya. Okey. Jadi untuk soalan anatomi dia melibatkan bidang 2 dalam sains sukan, yang mana semua murid mempelajari berkenaan dengan tubuh badan manusia sendiri. Okey. Jadi saya memerlukan seseorang ni untuk bantu saya ni, boleh? Siapa? Siapa nak jawab untuk soalan ini pula? Saya. Okey, Iqmal. Silakan Iqmal. Okey. Namakan tulang panjang yang terlibat semasa aksi tersebut. Okey. A. Femur, B. Kapal, C. Sternum, D. Tarsal. Jawapan saya A. Femur. A. Femur. Okey, untuk maklumat semua, Iqmal ni adalah seorang atlet olahraga. Acara dia 400 meter Mal ya? Ya, betul. Ya, betul. Berapa awak punya rekod peribadi ni? Bawah 50 saat? 50.69. Wah, laju. Good. Alright. Okey. Jadi di sini kita kenal pasti soalan berkenaan dengan tulang panjang. Jadi kita kena tahu femur di mana. Okey, tulang karpal tu di mana? Okey. Tulang sternum di mana dan juga tulang tarsal ni di mana. Okey. Jadi di sini saya akan bagi maklumat berkenaan dengan tulang-tulang yang ada pada jawapan. Okey, jadi daripada pilihan ini, kehendak soalan adalah tulang panjang. Okey, jadi kalau Akmal lah sebagai anak murid, jawapan Akmal dah tentu. Saya akan ikut saya punya idola saya, Iqmal. Nama kita orang lebih kurang, saya pilih A juga. Ya, jawapan itu adalah jawapan yang tepat. Tulang panjang kaki. Tulang panjang kaki. Mana lokasi dia? Lokasinya, Iqmal, tunjuk awak punya tulang panjang kaki awak. Tak apa, it's okay. Okey. Alright, Okey, seterusnya. jadi bila kita jumpa soalan-soalan berkenaan, jadi sokongan dan pergerakan ni melibatkan sistem otot dan juga sistem rangka. Okey, jadi semua murid-murid kena tahulah bila soalan-soalan berkaitan dengan anatomi tadi tu, murid-murid kena tahu sistem otot yang pertama yang melibatkan upper body, core body dan juga lower body. Okey, sebagai contoh,
kita buat aksi merejam dalam bola tampar. Okey. Okey, merejam dalam bola tampar. Dia kata nyatakan otot yang terlibat. Nyatakan otot yang terlibat. Okey, dalam Dewan Peperiksaan, calon tak boleh tiba-tiba soalan tu berkenaan dengan merejam bola tampar. Dia bangun, tiba-tiba dia melompat. Tak boleh. Ataupun tiba-tiba soalan yang pertama, acara renang. Apa otot terlibat? Kena berenang ni. Jangan pergi berenang. Dia berenang dalam dewan tu? Jangan, tak boleh. Dia hanya boleh bayangkan dalam kepala dia, buat imagery dalam kepala, lakuan ataupun aksi tersebut dalam fikiran dia. Dia bayangkan. Ataupun pergerakan kecil sambil kamu duduk. Sebagai contoh berenang kan? Ya. Dia akan recognize, oh ini otot ni yang terlibat. Jadi dia boleh nyatakan. Okey. Okey. Jadi dia tahu contohnya bicep, tricep, deltoid. Untuk upper body, core melibatkan abdominal. Okey, core melibatkan abdominal. Kemudian bawah bahagian lower. Kemudian hamstring, quadriceps, soleus, gastrocnemius. Jadi dia kena sekurang-kurangnya pelajar tadi tu akan tahu. Oh ini dan ada kegunaan dia sebenarnya. Ya. Okey. Itu berkenaan dengan sistem otot. Okey, kemudian sistem rangka. Okey, sistem rangka ini melibatkan tulang temulang yang ada dalam tubuh badan manusia. Ya. Ya. Yang mana kalau dengan pelajar saya akan cakap sekurang-kurangnya kamu hafallah tulang-tulang yang sering terlibat dalam pergerakan sukan. Contohnya kalau bahagian tangan tu melibatkan humerus, radius, ulna, sekurang-kurangnya 3. Kemudian bahagian kaki, bahagian bawah. Kemudian femur, tibia, fibula, itu tulang yang bila contohnya berlari, melompat, menendang, yang itu melibatkan tulang-tulang yang terlibat semasa pergerakan tersebut. Okey, kemudian sendi. Bila ada pergerakan, ada tulang, mesti ada sendi yang menggerakkannya. Ya. Okey, jadi pada bahagian sendi, pada bahagian bahu, itu dikenali sebagai sendi lesung. Okey, sendi lesung pada bahagian bahu. Kemudian pada bahagian siku, ianya melibatkan sendi engsel. Engsel ni macam samalah dengan engsel pintu ni. Pergerakan dia, ini sahaja yang dibenarkan. Sebenarnya boleh, tapi dia akan menyebabkan kecederaan lah. Ya. Okay, kalau lesung, dia boleh 360 darjah. Okey. Jadi, tolong ingat sekurang-kurangnya beberapa otot, tulang dan juga sendi. Okey, seterusnya. Ini soalan berkenaan dengan pengiraan. Jadi, keluarkan kalkulator semula. Okey. Yang ini siapa nak bantu saya? Dah keluarkan kalkulator? Ada siapa ingin menjawab? Okey, Pika. Sekiranya atlet berumur 20 tahun menjalani latihan aerobik dengan beban latihan 75%, hitung kadar nadi latihannya. Jawapan saya B. Bola. Ya. Wah. Okey. Cepat awak kira Cepat betul awak kira dapat jawapan. Okey, jadi mula-mula gunakan langkah BSTP tadi tu. Okey. Kita tandakan maklumat-maklumat penting dalam soalan. Kemudian formula pun sebenarnya dah diberikan pada soalan ini. Kat gambar rajah tersebut. Gambar rajah tu. 208 tolak dengan 0.7 darab dengan umur. Okey, jadi bila benda ini melibatkan matematik pengiraan, kita pergi merentas kepada matematik, selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Kadang-kadang calon ni dia straight lajak je. Kurungan ni langsung tak ambil kira. Jadi dia akan menyebabkan jawapan dia salah. Okey, yang pertama mula-mula kita akan kira berkenaan dengan kadar nadi maksimum. Gunakan formula yang telah diberikan. Okey, kemudian hasilnya kita akan dapat 194 minit denyutan seminit. Okey, kemudian KNL dinyatakan di sini beban latihan dia adalah 75%. Okey, jadi hitung kadar nadi latihan, kita akan dapat 145.5. Jadi jawapan terhampir dengan kita adalah B. Hebatlah awak kira, Pika. Laju kan? Tuk, tekan. Nah, keluar B. Matematik mesti A tu. Ni matematik mesti A ni. Awak ambil advance kan? Tak. Tak. Dia tak ambil.
Okey, cikgu. Jom kita sambung seterusnya. Okey, seterusnya. Yang soalan ini. situasi. Soalan yang berdasarkan situasi. Jadi kita kena membayangkan dalam kita punya fikiran situasi tersebut. Okey. Baru kita boleh jawab. Okey. Jadi siapa nak tolong saya? Siapa pula? Saya. Okey. Alia. Okey, Alia. Atlet pesilat A telah membuat tumbukan sehingga lawannya tumbang dan atlet A telah diisytiharkan sebagai pemenang. Atlet pesilat B pula telah membuat tumbukan bertubi-tubi ke muka lawannya walaupun loceng penamat pusingan telah dibunyikan kerana geram. Okey. Apakah jenis keagresifan yang telah dilakukan oleh kedua-dua pesilat ini? Okey. A. Pesilat A keagresifan ketara. Pesilat B keagresifan instrumental. D. Keagresifan area. Keagresifan instrumental. Okey. Pesilat B keagresifan ketara. C. Pesilat area keagresifan asertif. B. Keagresifan instrumental. D. Area keagresifan ketara. B. Dia keagresifan ketara juga. Jadi pilihan jawapan awak adalah? B. Oh, yakin B? Kenapa B, cikgu? Okey. Yang pertama kita gunakan masih sama kaedah yang awal saya terangkan tadi. Okey, pesilat A tadi dia tumbuk lawannya sehingga tumbang. Oh, dan geram sangat tu. Okey. Jadi dalam permainan silat, sukan tempur. Jadi untuk dapat mendapatkan kemenangan, dia memang memerlukan kena menjatuhkan pihak lawan. Jadi baru dia boleh diisytiharkan pemenang. Okey. Kemudian kita lihat pesilat B pula. Okey. Loceng dah berbunyi, tapi dia masih lagi melakukan tumbukan kepada pihak lawan disebabkan dia geram. Jadi kita kena tahu 3 jenis keagresifan yang ada dalam sains sukan. Okey, yang pertama, ketara. Okey, ketara. Mencederakan individu lain dengan niat untuk melihat individu tersebut kesakitan. Tadi dengan niat mencederakan. Kalau kita lihat yang pertama ni dia berkaitan dengan atlet pesilat B. Jadi di sini kita boleh singkirkan. Okey, kemudian kita tengok instrumental. Instrumental, tindakan dengan niat untuk mencederakan individu lain untuk mendapatkan faedah atau ganjaran. Okey, jadi nak menang dalam sukan tempur, nak tak nak untuk kita dapatkan dia punya ganjaran atau faedah kita nak menang tadi tu, kita kena singkirkan pihak lawan kita menggunakan keagresifan. Jadi jawapan dia adalah B. Pesilat A tadi keagresifan instrumental, manakala pesilat B tadi adalah keagresifan ketara. Okey. Okey. So betul lah pilihan jawapan Alia tu Ya, betul. Tepat. Pandai Alia. Okey. Seterusnya. Saya tunggu ni je Angela pula nak jawab ni. Angela. Okey, tunggu standby Angela. Standby Angela. Okey, soalan seterusnya berkenaan dengan ada gambar rajah dan juga pilihan jawapan. Okey. Okey. Angela, soalan ini apa lagi? Sila onkan awak punya mic dan jawab. Okey, Angela. Ya, saya. Okey, baca soalan dan juga jawab soalan ini. Pilih langkah berdasarkan total. 1. Sentuh untuk memeriksa kawasan yang sakit. Okey. 2. Meninggikan bahagian badan yang cedera. Okey. 3. Bantu atlet yang mengalami kecederaan untuk melakukan pergerakan. 4. Rawat menggunakan ais. Jawapan saya B. Jawapan Angela 1 B. dan 3. Okey, jadi
TOTEPS tu apa dia, kita tandakan. Kemudian kita kena tahu langkah-langkah ataupun kaedah pengurusan yang dimasukkan dengan TOTEPS. T tu apa? O tu apa? T dan sehingga S tu. T tu talk, O observe. Kemudian T touch, A active movement, P passive movement dan S adalah skill. Okey, jadi kita kena kenal pasti setiap jawapan-jawapan yang ada 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi kita lihat yang pertama, sentuh untuk memeriksa kawasan yang sakit. Jadi kita lihat TOTEPS ni, dia adalah T yang ketiga iaitu touch. Jadi kita tandakanlah betul. Okey. Jadi dekat sini boleh tak kita singkirkan mana-mana jawapan yang tak ada pilihan jawapan yang nombor 1 ni? Boleh cikgu? Boleh. Jadi kita nak potong yang mana? C dan D. Yes, C dan D. Jadi kita akan potong. Jadi pilihan kita dah semakin kecil. Jadi pilihan kita pun tak banyak. Jadi kebarangkalian melakukan kesilapan pun kecil. Okey, jadi lihat, baca kenyataan yang kedua. Meninggikan bahagian badan yang cedera. Yang ini pada RICE, R-I-C-E, pengurusan kecederaan. Okey, jadi tidak terlibat dalam TOTEPS. Jadi bila tidak terlibat dalam TOTEPS, ianya salah. Jadi mana-mana pilihan ada jawapan nombor 2 ni, kita boleh potong. Okey. Dah dapat jawapan, tapi sabar. Kita kena sabar. Baca sehingga habis. Okey, kemudian yang ketiga, bantu atlet yang mengalami kecederaan untuk melakukan pergerakan. Yang ini merujuk kepada active movement. Okey, jadi kita tandakan betul. Kita dah dapat jawapan ni sebenarnya. Tapi kita kena tengok juga kita tengok juga jawapan yang keempat. Rawat menggunakan ais. Okey, bila rawat menggunakan ais, kita sah betul salah, baru kita dapatkan jawapan yang paling tepat. Tepat, iaitu tadi Angela ada jawab B kan, Angela, betul. kan? Ya, betul. Alright, good job. Okey, soalan seterusnya, cikgu. Okey, soalan berkenaan dengan pengiraan. Saya rasa kalau kira-kira tadi, Pika dia kira laju tadi tu. Berdasarkan soalan-soalan sebelum ni lah, sebab dia pun pengiraan kan. Tapi mungkin Rabiatul ingin menjawab bagi soalan ini. Muka bersedia. Silakan Rabiatul. Ni mic tak on, lupa nak on mic. Tak. Okey, silakan. Hani merupakan seorang pelari pecut. Catatan masa terbaik Hani bagi jarak 30 meter dalam sesi latihan ialah 3.85 saat. Berapakah laju purata Hani? Okey, yang ni dia nampak kira. Ni dia kira betul. Ni saya pasti ada formula. Apa jawapannya? 0.13. 0.13. Cikgu, pilihan jawapan diberikan oleh Rabiatul. Okey. Jawapan pilihan yang diberikan oleh Rabiatul, maklumat dia 30 meter jarak dan juga masa dia adalah 3.85 saat. Soalan berkehendakkan hal laju purata Hani. Okey. Jadi formula hal laju maksud dia sesaran bahagikan dengan masa yang diambil. Maksudnya jarak yang diambil dengan masa yang diambil. Jadi maklumat jarak tadi adalah dalam 30 meter bahagi dengan 3.85 saat. Tapi tadi Rabiatul jawab A 0.13. Yang mana saya percaya dia bahagikan 3.85, dia terbalik formula dia. Masa bahagi dengan sesaran. Jadi jawapan dia akan dapat 0.128. Kalau tak silap saya dah ambil nilai yang terhampir. Tapi jawapan tu adalah tak tepat. Kurang tepat. Memang tak betul lah istilahnya. Tak apa. Jadi jawapan betulnya adalah B, cikgu lah. B betul. 7.79. Maknanya kesilapan Rabiatul tadi adalah formulanya terbalik, cikgu Ya, betul. Okey. Baik, Rabiatul faham ke? Faham. Okey. Ini cikgu kalau saya bagi kat Pika soalan ni, mesti dia tak payah congak, tak payah kira. Terus B, cikgu. Saya rasa dia telan kalkulator dah tu. Saya rasa dia telan kalkulator, dia makan kalkulator ni, Pika ni. Okey, cikgu. Seterusnya. Okey.
Ini soalan berkenaan situasi. Ya. Okey, soalan berkenaan situasi. Jadi saya mohon pelajar saya ni bantu saya untuk baca tanda, singkir dan jawab. Okey, BTSP. Cikgu ingin memilih mereka ke? Ya, saya memilih mereka yang Ke cikgu ingin memilih Syarul SPM di rumah ini? Kita tanya mereka lah. Okey, macam mana? A, B, C, D. Cikgu. Saya tak dengar benda cakap cikgu. Ya. Okey, jadi pelajar saya yang live bersama saya boleh bantu saya seorang? Siapa? Mungkin Pavi? Saya. Atau Ikmal? Okey, Ikmal. Silakan. Okey. Etik karate A terasa berdebar-debar dan meningkatkan kebimbangannya selepas melihat pihak lawannya adalah bekas Johan tahun lepas. Okey. Bagi untuk mengawal kebimbangan beliau telah mula menarik nafas melalui hidung secara perlahan dan biarkan udara keluar dari mulut dilakukan berkali-kali sehingga beliau berasa tenang. Okey, soalannya, apakah jenis kebimbangan yang terdapat pada atlet A tersebut dan juga apakah jenis kebimbangan mengawal kebimbangan yang telah digunakannya? Okey, jawapan dia ialah B. B. Okey. Jadi kita kenal pasti soalan berkaitan dengan situasi ni. Okey, yang pertama, atlet karate A tadi berdebar-debar dan meningkat kebimbangannya selepas melihat pihak lawannya adalah bekas juara tahun lepas. Ya. Dan saya pun contoh tengok, ini lawan utama saya, musuh saya, jadi berdebar. Okey, first, apakah kebimbangan atlet karate A? Kemudian yang kedua, apa yang dia buat? Yang itu adalah kemahiran mengawal kebimbangan. Jadi Akmal tadi pilihan jawapan dia adalah B. Jadi calon dekat sini sebagai contoh, calon dia confuse pada jenis kebimbangan. Ya. Okey, tapi dia tengok pada yang kedua ni, kemahiran mengawal kebimbangan, dia tengok menarik nafas melalui hidung secara perlahan dan membiarkan udara keluar dari mulut dilakukan berulang kali. Maksudnya dia melibatkan pernafasan. Jadi kita boleh terus singkirkan. Jadi kita dapat jawapannya adalah B, cikgu. Ya, betul. Iya. Okey. Senang cikgu dan saya pastikan calon-calon SPM di luar sana pun dapat menjawabnya dengan mudah pada hari nanti kan, hari tibanya bagi subjek sains sukan kertas satu ni. Cikgu, nampaknya cikgu untuk kertas 2 pun dah sampai. Kalau kita nampak kat kelas luar tu kan, kata Afiq Syazwan pun dah tak sabar-sabar dah dia nak masuk untuk segmen seterusnya cikgu. Yeah. Sebab katanya dia ni ambil sains sukan. Tak tahulah ya ke tak kan. Tapi cikgu, mungkin cikgu boleh bagi kata nasihat-nasihat, apa kata perangsang kepada calon-calon di luar sana, short and sweet cikgu. Okey, buat calon-calon yang akan mengambil SPM, sains sukan, ingat, ulang kaji, tanya guru dan sentiasa gunakan teknik semasa menjawab SPM. Saya doakan semua calon SPM tahun ini mendapat keputusan yang cemerlang, terutamanya dalam subjek sains sukan. Okey, itu dia. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak dan kita ingin ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar kita yang 6 orang ini. Saya ucapkan selamat maju jaya, all the best dan sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Alright. Okey, kepada anda semua jangan ke mana-mana selepas ini kita laju bye tak habis lagi nanti. Okey, kita jumpa selepas ini bersama dengan Afiq Syazwan dan gurukah siapa yang akan mengajar bagi sains sukan kertas 2. Nak tahu siapa selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Assalamualaikum. Okey. Berharap abang akan belajar bersungguh-sungguh dan buat yang terbaik dalam SPM tak lama lagi. Semoga anak-anak SPM yang lain akan memperoleh kejayaan cemerlang.